Dah lagi. Okey dah lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada buku, okey. Bukan ID face Good morning. So untuk hari ini kita nak sharekan sedikit sebanyak tentang air zam-zam. Macam nak beg. Air Zam-Zam sedapnya. So hari ini kita nak ceritakan sikit tentang air zam-zam. Jadi contoh besar ya anak-anak. Air zam-zam ni dalam 5 liter. Setiap jemaah yang berdaftar dengan kami kini pulang daripada umrah akan dapat ni lah air zam-zam 5 liter. Okey, setiap orang lah. So yang ni kita nak cerita sikit lah air zam-zam, sejarah kewujudan dia, adab ketika minum air zam-zam. Kita cerita sikit sebanyak lah pasal air zam-zam. Mungkin lagi Nabila pun boleh boleh share-share. So hari ni kita ada kita ada join daripada transport, Tiram Transport dan juga Georgetown. So hari ni kita akan cerita sikit pasal air zam-zam. Okay, sejarah ringkas ayat Zam-Zam. Sejarah ringkas ni mula-mula macam mananya kita boleh jumpa ayat Zam-Zam ni adalah bila Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isterinya Hajar Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah tempat yang orang kata apa macam tanah lapang, tanah tandus yang tak ada orang duduk di situ, berbekalkan beberapa biji tamar iaitu kurma dan juga seujang ayam kosong kot kita tak tahu tapi ayam lah. Kemudian bila sampai masanya bekalan habis, bila setelah kehabisan bekalan dan juga keringnya susu Hajar, kayaknya mana kata Nabi Ibrahim alaihissalam ni tinggal Hajar dan juga Nabi Ismail tu. Time tu Nabi Ismail masih lagi menyusu lah. So bila kehabisan bekalan Hajar ni dia berlari, dia pergi mendaki bukit yang terdekat iaitu Bukit Safa dengan mengharapkan ada bekalan, ada orang yang nak minta tolong lah, boleh dapat pertolongan. Tak dapat juga. So dia lari bukit yang sebelah dia, Bukit Safa, Bukit Marwah. So dia pun pergi panjat pula Bukit Marwah dengan harapan untuk dapat pertolongan. Daripada belah situ tak ada juga. So dia ulang alik Safa Marwah sebanyak 7 kali. Yang tu kita dipanggil Sa'i sekarang ni. Kita panggil Sa'i. So 7 kali dia Hajar ulang alik sampai dah satu tahap ketiga ni. Dia dengar satu suara kot, tak silap saya. Dia dengar suara yang berdekatan dengan Nabi Ismail alaihissalam. So dia turun balik, dia pergi dekat Nabi Ismail. Time tu baru dia tengok ada satu, orang kata apa, pancutan air, iaitu air zam-zam lah, keluar daripada tanah daripada tanah kot. Daripada tu lah, daripada keliling tu kan tanah tandus. So keluarlah air zam-zam. Kemudian Hajar pun bila dah tu dia kata Tazamani So dia macam dia kepung lah ayat tu. Dia kepung ayat tu tak nak bagi melimpah. So dia pun ambil lah bekas yang ayat tu dia bagi dekat Nabi Ismail alaihissalam. So daripada situ ayat Zam-Zam tu orang kata apa, dia punya bekalan tak putus sampai ke sekarang. Dan dulunya kawasan yang keluarnya ayat Zam-Zam tu dekat dengan tempat pembinaan Kaabah. Mana kata time tu dekatlah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah. So dari situlah jadinya kawasan yang dulunya gersang, tak ada penghuni, telah mula didiami manusia. Itu sejarah ringkas lah. So dari sejarah ringkas Zam-Zam ni tercetusnya wujudnya benda Sa'i. Sebab apa? Hajar lari daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itulah. Kemudian ayat Zam-Zam pun tidak terputus bekalan sehingga sekarang. Okay, next. Baru 4 minit ya. Okay. Kemudian selain pada nama Zam-Zam tu sendiri, air Zam-Zam ni ada beberapa nama lain lah. Contohnya Barakah, Mubarakah, Barah, Bushra,
syarab, al-abra dan lain-lain. Banyak lagi sebenarnya, cumanya saya ambil yang di antara je lah. Okay. Kemudian kelebihan air zam-zam. Pertama sekali macam kita orang Islam, orang Melayu, kita lebih tahu yang air zam-zam tu orang kata apa, macam air yang sangat air suci. Air suci lah. So salah satu kelebihan air zam-zam yang memang kita tahu, yang sedia tahu, air zam-zam insya-Allah boleh menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Selalunya kita boleh tengok orang nak orang kata apa, habis ikhtiar tu, ayat zam-zam tu salah satu ayat zam-zam yang mereka minum untuk mereka nak mengubati penyakit mereka lah, apa-apa saja penyakit. Tapi dengan izin Allah lah. Yang kedua, kelebihan ayat zam-zam ni sangat berzat. Sangat berzat. Berkat pun dia memang berkat yang satu, yang kedua tu sangat berzat. Mana kita pun tahu kata ada saintis daripada luar negara, mereka buat apa orang kata? Mereka buat kajian yang mereka kata yang paling pH level mereka yang antara banyak-banyak air dalam dunia ni, pH water yang paling bagus, paling tinggi adalah air zam-zam. So dia sangat berzat. Dia sangat berzat dan insya-Allah ia mampu mengenyangkan dan menambah kekuatan tubuh badan peminumnya. Okay, selalunya kadang kalau kita saya perasan juga ada sesetengah orang Islam, orang Melayu kita, selalunya orang Melayu lah ni dia dah jadi kira macam kata bukan normal lah, nak kata adat pun bukan adat, dia macam kebiasaan orang Melayu lah. Kalau puasa, kalau tak larat sangat, depa orang kata apa, depa sahur dengan air zam-zam untuk nak menambahkan tenaga. InsyaAllah kita tahanlah sehari berpuasa. Yang ketiga, ayat zam-zam ni kelebihan dia menyempurnakan tujuan dan hasrat peminum dengan izin Allah. Mana kata kalau sakit, hasrat dia, tujuan dia untuk nak memulihkan, minum air zam-zam. Tapi yang tu dengan izin Allah. Contoh macam saya dululah, saya cerita pengalaman. Saya nak SPM, tak minum dah hayat kosong, kita nak exam. nak bagi apa? Orang kata apa tu, salah satu ikhtiar lah, nak bagi tak mudah lupa. Kita kira macam kita percaya dengan mukjizat dan juga kelebihan air zam-zam tu. So kita rasa macam kita ada satu puasaan yang ayat zam-zam ni, kita rasa sangat yakin dengan ayat zam-zam tu, insyaAllah. So yang next, ayat zam-zam ni dia merupakan air yang digunakan untuk membasuh jantung Rasulullah SAW pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seperti yang kita tahu, malam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah ni dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya dan dicuci jantungnya dan hati. Tapi dalam buku dia tulis jantung. Lebih kurang okey ha. Dan dia cuci tu dengan ayat zam-zam. Wallahu a'lam. Okay. Kita tahu Allah Alam. Buku yang tulis. Dan yang next, kelebihan air zam-zam yang last sekali, tak ada last tapi antara dia, air telaga zam-zam ni tidak akan kering walaupun sebanyak mana diambil atau sehebat mana kemarau melanda bumi Mekah. Makna kata seperti yang kita tahu sampai sekarang air zam-zam tak kering dan dia gali lagi, dia jumpa lagi adalah, betul tak? Tak silap saya, dia gali, dia lagi jumpa lagi telaga air zam-zam tu. Kira banyak lah kan. So dia buat baik dan air zam-zam tak pernah putus sampai sekarang. Daripada hari yang dia keluarnya air zam-zam sampailah sekarang, zaman 2020. InsyaAllah. Tu orang kata apa, kebesaran Allah SWT. So adab ketika meminum air zam-zam. Apalah ni, banyak title. Menghadap. First sekali menghadap arah kiblat. Okay, dan yang kedua membaca doa sebelum meminumnya. Doa apa aja? Membaca doa sebelum minum. Doa makan Doa membalik dana semua tu macam biasa. Kemudian membaca bismillah setiap kali meneguknya. Mana kata
sebelum nak teguk kita baca bismillah. Bismillah. Kali kedua contoh macam Bancin buat. Bismillah. Ya. Bismillah. Tu ya, mana kata minum dalam keadaan tenang dan 3 kali nafas iaitu 3 kali teguk. Okey. Kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bertahmid iaitu ucapan alhamdulillah selepas meminumnya. Mereka minum alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum alhamdulillah. Itulah lebih kurang. Kemudian menggunakan tangan kanan ketika meminum dan seelok-eloknya minum dalam keadaan yang duduk. Kan? Sunat berdiri kan. Nah, kita dengar Cik Hajar kita, Cik Hajar bukan Nabi ni, kita mak Nabi tu, tapi Cik Hajar Abu Bakar. Hajar Abu Bakar kata, kita dengar sunat berdiri tapi seeloknya duduk. Sebab Rasulullah bukan suka duduk, memang suruh duduk minum. Ketat juga. Tapi itulah kita tak tahu kan. Tapi seeloknya minumlah sebab sopan. Dan yang last sekali adalah yakin bahawa hasrat yang didoakan akan dimakbulkan oleh Allah. Doa kena gitu. Kita kena pasangnya doa untuk apa minum ni kan. Betul. Mungkin masa baca doa sebelum minum tu kita pasang niat, okay, aku minum ni sebab aku nak exam. Tu zaman saya jadi student lah. Aku minum ni sebab aku nak exam. InsyaAllah Allah pemudahkan semua. So minum, baca doa, baca bismillah, teguk 3 kali. Cakap alhamdulillah, lepas tu kita yakin, insyaAllah kita yakin yang doa tu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda hilang. Ustaz bagaimana kita? Macam tu jugalah, macam kita pun bila ambil jemaah-jemaah di LIA dan sebagainya tu, dia pokok balik lah yang Zam-Zam ni kan. Betul. Kadang tu dia bagi juga hadiah kat kita, kami untuk bawa bekal lah. Sambil drive tu boleh minum air Zam-Zam rasa juga air Zam-Zam. Tapi di sana air Zam-Zam ada 2 jenis kan. Satu hak sejuk, satu yang biasa lah. Dia bagi sejuk daripada Dok Serta. Kita pun duk tanya lah, apa memang dia buat sejuk ni macam air kita yang air sejuk ni. Tapi bila minum air sejuk tu dia kata dia risiko batuk sikit lah sebab dia sejuk kan. Jadi dia pesan apa yang tidak nak elok minum air biasa je. Oh memang sejuk tu memang sejuk yang semula jadi kan sejuk yang dia buat. Sejuk dia pun macam air batu dia pun frozen lah. Tapi dia sejuk dia kita boleh petik air. Dia air biasa. Tapi kalau panas kita minum air sejuk tu kita air biasa. Terkejut kan kita, badan kita terkejut sebab mungkin so risiko untuk batuk tu itulah. Memang jarak lah yang kita pun setiap kali bawa balik memang kadang tu tak cukup lah dia bawa balik satu botol. Ya, betul. Tambah pula. Betul, untuk pengetahuan kami banyak juga orang tanya Tiram Travel Singatan ni ada jual ke ayat Zam-Zam ni? Tak, kita tak jual. Dan maaf sangat sebab tak silap saya penjualan air Zam-Zam ni dikira salah, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan di negara dan di mana-mana saja kot, tak silap kan. Tapi yang saya tahu di Malaysia ni penjualan air Zam-Zam tidak dibenarkan. So kami memang tak jual. In case kalau kata ada apa, macam ada macam mana nak kata, faham kita nak orang nak ayat Zam-Zam tu sangat-sangat. Kita untuk tujuan perubatan mungkin kita boleh try tanya dengan mutawif kami, kalau ada lebih ataupun mereka boleh bantu, insyaAllah kita akan bantu. Tapi kalau jual memang kita tak jual lah. Yang ni pun mutawif punya. So kita perlu hantar cashier apa semua. So yang ni contoh lah, yang ni yang di Malaysia punya. Ya, daripada Arab Saudi sendiri lah. Marah ya. Nabila ada apa nak tambah? Ada nak cerita kongsi pasal Zam-Zam ke? Line sini slow. Nak boleh cakap apa? Lambat kot dekat dia. Tak pernah. Mungkin lambat kot kan. So kalau tak ada apa dah, kita dah di penghujung live. So terima kasih kepada Abang Chen, Tiram Transport Tiram Travel ataupun Bahaki Travel. Terima kasih banyak, dan juga kepada Nabila, tim kita juga, tim Tiram Travel Utara daripada Georgetown. Terima kasih kerana join live kami. So tak ada dah sendu sangat. Kalau dia sendu, so
So insyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Sama-sama. Kami pun ada pesanan ni. Kalau siapa yang nak menggunakan khidmat perkhidmatan kita, jangan segan dulu lah. Boleh lawan page kita, jom naik bas kami, dan juga Instagram Bahaki Travel. Di sana ada iklan-iklan menarik yang kita telah siapkan untuk melancong di sekitar Malaysia, di antaranya bershopping di IKEA. Bershopping di IKEA, jom di Pulau Sonsong dan juga di Cameron Highland. Boleh tengok page kita tu. Baik. Sehingga dengan itu, terima kasih juga kepada Jalan-Jalan Sungai Petani kerana sudi menerima kunjungan kami. Terima kasih semua. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih.